Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Salam 6 Ramadan. Okey, terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami untuk sesi live bersempena dengan pelancaran produk baru kami iaitu Nutrimil, dan hari ini kita akan berbicara tentang sihat Ramadan dengan Nutrimil. Okey, kepada anda yang mengikuti sesi live ni, saya nak minta anda untuk komen kalau anda dapat dengar suara saya dengan jelas. Boleh Okey, walau di mana anda berada, okey, saya nak minta anda untuk klik komen, okey, bahawa anda dapat dengar suara saya dengan jelas. Terima kasih. Jadi pada hari ini saya tidak keseorangan kerana hari ini saya seperti yang diberitahu, hari ini saya ditemani oleh salah seorang daripada business partner Yusana, okey, leader Yusana. Jadi sebelum saya memperkenalkan beliau, saya ingin ceritakan secara ringkas tentang latar belakang beliau. Okey, beliau adalah pemegang ijazah Sarjana Sains Perubatan dan beliau terlibat dengan kajian berkaitan kolesterol tinggi dalam darah, tekanan oksida dan penyakit genetik. Beliau juga pernah menerbitkan beberapa artikel di jurnal Sains dan Perubatan Tempatan juga antarabangsa. Ini hebatnya beliau ni Dan beliau juga turut menerbitkan sebuah buku kajian yang boleh didapati di amazon.com. Jadi tanpa buang masa, saya nak mempersilakan tetamu jemputan saya pada hari ini. Dipersilakan Puan Suhana. Assalamualaikum Cik Abu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Itulah macam datang rumah kan. Ya. Nanti masa raya nanti pun macam ni lah kita Zoom. Minta maaf okay lah semua. Kan? Duit raya anak nanti kita bank transfer je lah. Transfer. Betul. Okey, jadi tanpa buang masa, hari ini kita nak membicarakan tentang tips macam mana kita nak dapatkan berat badan yang ideal dan juga mendapatkan kesihatan yang lebih baik di bulan Ramadan khususnya. Okey. Jadi, Suhana, saya ada soalan yang pertama. Bila bercerita tentang Ramadan ni kan, saya percaya biasanya setiap kali Ramadan kita akan ada dua azam yang utama lah. Yang pertama kita nak tingkatkan ibadah, okey, dan kedua kita nak dapatkan berat badan yang lebih kurang, contohnya daripada XL ke M. Okey, dan azam yang kedua tu biasanya akan berlaku setiap tahun. Itu yang cabaran dia adalah berlaku setiap tahun. Tapi bila capai tu itu yang agak payah sikitlah. Jadi untuk Su sebagai orang yang berpengetahuan dalam kesihatan nutrisi ni kan, apakah yang secara ringkas, apakah asas kalau kita nak turunkan berat badan lah, secara senang cakap nak turunkan berat badan, apakah dia punya asas dia? Okay, alright. Terima kasih Cik Abu sebab jemput saya. Alright. Okay, asas untuk turunkan berat badan ni sebenarnya ada 5 asas dia. Ada 5. So you boleh akronimkan dia sebagai tak guna saya diam seorang. Okay. TGSDS. Okay, apa benda TGDS apa SDS ni kan? Okay. Pertama adalah tidur. Okay, tidur ni sebenarnya you kena tidur yang berkualiti. Maksudnya tidur yang tidak terganggu. Kerana apa? Kerana biasa orang memang dia dah makan kurang dah. Tapi mungkin sebab dia bekerja keras, dia tak tidur malam kan. Dia takkan kurus. Saya pernah kena dah macam tu kan. Tiap-tiap malam tulis paper, tak makan pun, diet. Tapi tak kurus, tambah lagi ada. Okay, kenapa? Kerana bila you tidak tidur, so you punya hormon tak stabil. So tak stabil, dia akan bagi keluar hormon apa tau? Hormon hantu lapar. Nama dia ghrelin dengan leptin. So dua hormon ni dia memang akan kacau bilaukan hidup you yang menyebabkan tengah-tengah malam you pergi buka peti ais dan makan snack, aiskrim ke kopok, itulah. Itu yang pertama, okey. Sebab tu kena tidur yang cukup T, okey. Yang kedua adalah G. Hormon hantu lapar. Okey, yang kedua adalah G. G tu maksudnya gembira. Kenalah gembira kan. Sebab apa? Kalau kajian menunjukkan orang yang tinggi tekanan dia dia diet lah macam mana pun, dia stres lah, fikir masalah apa benda lah kan, macam-macam masalah lah kan, macam masalah. So tapi kalau you stress, you nak diet, you memang tak boleh simpan kurangkan berat badan. Kerana badan you akan menghasilkan hormon kortisol. So, apa sol?
cortisol. Kortisol. Okay. So macam ada swipe kat cortisol kat situ kan. So cortisol ni dia memang akan buat you simpan lemak. So you makan je sikit je dia simpan. You makan je sikit dia simpan sebab you punya mood badan tu dalam keadaan fight. So dia memang akan simpan. So nak tak nak you kena bergembira. Pandai-pandailah buat kan. Kalau macam saya nak kurangkan stres mungkin masuk bilik jamban sekejap, main game 2 minit kan. Kalau tidak anak tahulah kan. Kan gagau sebelah ni kan. Buat kerja susah. Tapi you kena pandai lah. Kalau tidak pun mungkin dalam bulan Ramadan ni alhamdulillah baca Quran kan, dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. So itu yang kedua Okay, yang ketiga adalah S. Okay, S ni adalah of course bersenam lah kan. Bulan Ramadan ni dia specialnya sebab you ada tarawih tau. Itu yang special. Kalau rasa macam power sangat buat 20 kan. Kalau tak berapa ayam je buat 8. Kalau tidak, sebelum berbuka adalah masa yang paling sangat sesuai untuk bersenam. Dan janganlah buat jogging. Buat ni Tabata ataupun high intensive interval training. You boleh Google dalam mana-mana lah kan, tengok Instagram ke apa. So banyak ada cara-cara nak buat Tabata dengan high intensive interval training ni. Sebab susah nak sebut. HIIT. Memang susah. Tapi dia sangat best sebab masa you tidur malam pun dia akan burn fat you. Okay. So dia buat kejap je 20 saat, contoh buat burpees 20 saat, lepas tu rest 10 second dan 10 saat rehat, lepas tu mungkin mountain climber 20 saat, lepas tu rest lagi 10 saat. So ulang-ulang benda tu macam tu lah. So memang kejap tapi power. Nanti ketiga. Okay, yang keempat adalah D. Okay, D adalah diet. Okay, bila cakap pasal diet ni, so dia ada 3 komponen penting. Okay, saya suka nak tunjukkan tentang saranan KKM ni, nampak tak? Pinggan sihat saya ni terbalik kat sini. Tapi anda akan nampak suku-suku separuh kat situ. Suku warna kuning tu adalah apa dia? Suku karbohidrat, suku biru tu protein dan suku hijau tu sayur. So pertama adalah you kena separuhkan pinggan you dengan makanan yang berserat tinggi dan kalori rendah. Itu sayur dengan buah lah, macam tomato, timun, tembikai. Separuh pinggan lah tu you makan. Okay, tu you makan separuh pinggan. Sebab apa? Kajian menunjukkan orang yang makan makanan yang berserat tinggi lebih mudah turunkan berat badan 50% daripada orang yang tak makan serat. Selain daripada serat tu bagus untuk bagi makanan pada bakteria baik dalam perut you. Okay, melancarkan pencernaan. So sangat baik. Itu pertama, sayur separuh. Okay, yang kedua adalah you kena sukukan karbohidrat ringkas you. Apa tu maksudnya sukukan karbohidrat ringkas? Maksudnya macam ni tau. Macam nasi, mi kan, bihun lah, apa benda, murtabak. Tu semua karbohidrat ringkas lah. Tepung-tepung putih, nasi. Tu karbohidrat ringkas. So bila you makan tu banyak, okay? You tak sukukan dia, you makan macam monster lah. So penuh pinggan. So apa jadi? Okay. Saya ada lukis ni. Saya ada lukis kat sini. Okay. So kalau kita makan karbohidrat ringkas biasa, yang warna kuning tu dia jadi. Dia akan dalam masa 2 jam tu, you akan masuk ke dalam zon merah. Zon merah kat mana? Sini, zon merah ni. So badan you punya gula dalam darah akan naik terlebih daripada garisan ni. Terlebih gula darah dan dia akan turun dengan cepat dalam masa 2 jam. So sebenarnya apa jadi? So kalau lebih daripada garisan ni, badan you akan simpan jadi lemak. Okay? Jadi lemak. Dan bila dia turun bawah ni, badan you akan rasa sangat-sangat craving, lapar lah pula. Lepas tu sebab itulah nak ngoreh kan. Sebab itulah nak ngoreh. Sebab you makan banyak karbohidrat ringkas. So you kena sukukan dia. Okay. Dan memang itulah yang bagus kan. Okay. Yang ketiga adalah you kena sukukan protein you. So kalau macam you makan protein, biasa kita makan banyak lah kan. Sebab dia memang bagus sebab protein ni mengenyangkan dan dia ada efek untuk burn fat you, bakar lemak you. Okay, itu sangat bagus. So, tapi sukukan dia. So, kalau macam dalam satu pinggan tu, you makanlah suku separuh ikut saranan KKM. Okay, so yang last kali adalah S yang terakhir. Okay. Yang terakhir adalah suplementkan badan you dengan lemak baik. Sebab apa tahu, lemak baik ni sekarang kita susah nak makan kan. Kita susah nak dapat. Kalau macam ikan pun kita dah goreng. So, dia tak ada dah omega 3 tu kan. Mungkin nak togok minyak zaitun mungkin tak ada. Tapi benda-benda tu lah supplementkan you dengan omega 3. Itulah lemak yang bagus kerana banyak kajian menunjukkan dia boleh bantu burstkan pembakaran lemak you. Terutama kalau you exercise tadi. Memang power gila.
So itulah asas kesihatan, iaitu tak guna saya diam seorang. Kena share dengan kawan-kawan. Semua kat share Okey. sekarang. Apa tadi? Tak guna saya simpan seorang? Tak guna simpan seorang, kena share. Okey. Tidur, gembira, senam, diet dan suplemen. Okey. Saya rasa dia satu tips yang barulah, okey, untuk kita semua, especially untuk bulan Ramadan ni. Tapi kan saya agak tertarik dengan yang stres juga antara punca berat badan kita naik kan. Jadi itulah bila kita stres, badan kita naik. Bila badan kita naik, kita tengok badan kita lagi stres. Jadilah episod tak berkesudahan kan. Jadi dan bila bercerita tentang mengawal pengambilan makanan ataupun kita kawal pemakanan kita dalam bulan Ramadan ni, kita pun tahu ada kebanyakan daripada kita akan nampak bulan Ramadan ni adalah antara dipanggil bulan makan. Sebab bulan Ramadan ni kuih-kuih yang tak wujud sebelum Ramadan dia akan keluar secara tiba-tiba. Dan kita memang masa tu time bulan Ramadan ni lah kita akan nak cuba pelbagai jenis makanan. Yalah bila dah sehari lapar kan. Macam contoh baru pukul 2 dah tanya dah, okey buka nanti nak makan apa? Baru pukul 2 dah tanya buka nak makan apa kan. Jadi apa saranan awak Su untuk ni, apakah yang nasihat ataupun saranan yang awak boleh bagikan? Sila. Okey. Untuk puasa dan musim PKP, okey, memang sangat best. Sebabnya puasa musim PKP tak payah masak dah tengah-tengah hari tu. Okay, saya nak bagi tips untuk puasa musim PKP ni. Pertama sekali, bila datang bulan Ramadan ni, kita kena faham erti puasa tu sendiri. Okay, puasa ni maksudnya dari segi bahasa ialah menahan diri sebenarnya. So kalau kita dah menahan diri dari berapa jam 13 jam dari pukul 6 pagi tu kan sampailah 7 petang, 13 jam puasa. Lepas tu you buka macam monster kan. So you sebenarnya tak menahan diri lah tu. Tu macam mengeluarkan hantu balik dari dalam badan. So kena belajar faham erti puasa tu dulu, menahan diri. Dan inilah semasa kita menahan diri. Okay. Dia kena tazkirah lah Cik Abu. Itulah. Tertunduk diam saya. Tertunduk diam Jadi bila sebut pasal monster ni, maknanya kalau kita rasa kita nak makan macam monster, kita kena bayangkan mami monster tu lah. Dan kita kena tanya diri kita, adakah kita nak badan kita macam tu? Boleh ke? Betul lah. Tak nak, kita tak nak tu. Kita tak nak. Okay, yang kedua adalah jangan minum air manis. Kan buka kan, terus nak minum air manis kan. So itu lagi tinggi daripada garisan kuning dalam gerajah saya tunjuk tadi tu. Dia jadi garisan merah lagi tinggi. So badan you memang akan cepat-cepat simpan lemak. Okay. So dan saya nak share sikit tips bulan Ramadan ni tentang air. Mungkin susah kan nak minum air kosong kan. So macam mana nak pastikan you dapat 8 gelas air kosong tu sehari kan. Okay, pertama sekali masa bangun je sahur tu 1 gelas. Okay, bangun sahur 1 gelas. Lepas tu lepas habis sahur 1 gelas. Lepas habis sahur pula. Bukan subuh maksudnya habis makan sahur lah 1 gelas. Okay, 2 gelas satu pagi tu. Okay, bila nak buka, sebelum buka tu minum 1 gelas lagi air. Okay, itu yang ketiga. Lepas buka 1 gelas. Dah 4 dah. Okay, lepas solat maghrib yang kelima 1 gelas. Lepas tu lepas solat tarawih yang keenam 1 gelas. Lepas tu sebelum tidur 7. Macam itulah lebih kurang. So tarawih tu tengah-tengah tu mungkinlah boleh selit 1. So you dapatlah lebih kurang 8 gelas air sehari. Tu tipsnya lah. So tapi kalau memang susah sangat lah kan nak jaga pemakanan musim PKP ni atau musim puasa ni, sebenarnya elok amalkanlah meal replacement. Okey. Oops. Jadi kan bila cerita tentang untuk dapatkan berat badan yang ideal kan, sebenarnya Yusana baru saja melancarkan meal replacement product, ataupun produk pengganti makanan yang kita panggil Nutrimil. Ini dekat saya sekarang ni ada 3 flavor. Nampak kan? Ada 3 flavor, ada coklat, Dutch chocolate, ada strawberry dan juga vanilla. Dan memang rasanya memang sangat-sangat best. Jadi Suhana, cerita tentang meal replacement ni, kenapa awak rasa Nutrimil ni memang terbaik di pasaran lah? Silakan. Kenapa Nutrimil terbaik Okay, bila saya tengok komponen dalam Nutrimil tu kan, saya suka satu dia punya karbohidrat tu. Dia menggunakan fiber tau. Karbohidrat dia adalah daripada soluble fiber.
So dia kaya dengan fiber. So sangat-sangat best. Dan samalah macam apa saya sarankan tadi, fiber yang fiber tu banyak kan. Dan saya tengok kandungan protein dia pun lebih tinggi juga. Berapa 15 gram tak silap saya. So memang tinggi juga. So protein dia pun tinggi. So tu sangat best. Yang ketiga dia dia ni gluten free. Gluten free bukan percuma gluten. Maksudnya kalau orang yang nak jaga usus dia tak nak bocor, memang inilah produk yang ada kat pasar yang susah nak dapat lah, yang gluten free macam ni. Okay. Yang kedua padat protein and selain daripada padat nutrien lah. So Nutrimil ni yang best kat Malaysia ni sebab dia dalam pack. So sangat-sangat mudah digunakan. Dan in term of penjimatan, saya rasa dengan harga dia tu kan, satu pack tu dalam RM13 macam tu lebih kurang kan. So daripada you beli ayam golek RM20, baik you makan Nutrimil ni. Jimat pun jimat, tak payah masak pun ya. Okey. Dan lagi satu pula, selain daripada kita melancarkan produk Nutrimil ni, kita juga ada melancarkan program 28 hari untuk anda semua yang mungkin dah menyampah tengok badan anda sendiri. Jadi ini adalah satu program yang memang patut anda sertai. Dan kat sini juga saya nak minta pandangan ataupun kongsikan pendapat Puan Suhana. Kenapa detox dan renew dalam 28 day program ni memang sangat-sangat bagus. Okey, silakan. Okey. Apa yang bestnya tentang detox and renew 28 days ni, 28 hari ni adalah sebab first 14 hari tu you kena detox. So detox ni biasa kita makan sayur dengan buah lah kan, which apa yang saya dah sarankan tadi. Cuma bestnya sebabnya kenapa you kena detox? Kerana ramai orang dia nak diet tapi dia tak detox dulu, so dia punya berat badan akan naik balik ataupun badan dia akan naik berat badan balik lah. So detox ni tujuan dia adalah untuk buangkan toksin yang ada dah tersimpan lama dalam lemak dia tu. Dan juga dia menyebabkan apa tahu, kadang-kadang kenapa you nak, macam ni you nak tahu badan you ni, kadang-kadang ada food allergy lah kan, makan sikit megah gatal kan. Lepas tu kadang apa lagi, ada asma lah kan, gangguan susah kembung lah kan. So benda-benda tu lah menyebabkan migraine pun ya juga, sebab badan you tak membuang dengan baik, tak detox dengan baik. Dan ada kajian menunjukkan bila diorang ambil uri baby tau, uri yang baby yang baru lahir tu, dekat uri tu je dah ada 287 jenis toksik yang dipakai di keliling kita. Banyak gila kan? Banyak gila. Banyak sangat. So itu baby yang baru lahir. Ini kan pula you yang tiap hari ni entah apa benda keluar masuk tak pakai macam-macam kan. So memang detox sangat perlu pada permulaan diet. Okay? Senang sebab you punya metabolism tu kan, badan mudah letih pun ya juga banyak toksin. So dia akan clearkan tu dulu. So first you kena dah maintenance kan badan you, macam pergi overhaul dekat bengkel lah kan. Bengkel lah. Baru you start renew. Tu yang best. Dan renew ni pula saya tengok ada beberapa produk selain daripada Nutrimil tadi. Saya nampak ada Cell Essential, saya nampak ada Bio Omega Junior dan Enzyme Q10. So Coquinone. So Bio Omega ni lemak baik yang saya cakap tadi lah kan. Sebab dia akan burstkan pembakaran lemak you. Plus CoQ10. So you memang sangat-sangat bertenaga walaupun di bulan Ramadan. Macam saya. Bertenaga sangat, bertenaga sangat. Jadi itulah saya memang sangat setuju dengan apa yang dilontarkan oleh Puan Suhana lah, tentang sebenarnya bila bercerita tentang pengurusan berat badan, memang ramai antara kita, even saya dulu pun kita nampak bulan puasa memang kita senang nak turunkan berat badan sebab apa? Kita kurang makan. Bila kurang makan, berat badan turun secara teorinya. Tapi sebenarnya benda tu adalah salah, sebab paling penting dalam pengurusan berat badan ni kita perlukan detox dulu baru kita renew. Itu yang ada dalam Nutrimil ni lah. Jadi saya nak kongsikan sikit kepada anda semua tentang kita punya program 28 hari detox dan renew. Okey, kita dalam program ni kita ada menyediakan 2 set, iaitu set detox dengan set renew dengan harga hanya RM1,300 dan anda sebenarnya dah jimat sebanyak RM412. Kalau anda pecahkan kepada 28 hari, sebenarnya kos untuk program ni, program yang kalau anda betul-betul ikut, anda betul-betul follow kan, memang akan memberi satu perubahan gaya hidup yang baru. Kata apa,
new image lah, image yang baru kan. Dan kos untuk satu hari cuma RM46.43 sahaja untuk 28 hari ni. Dan apabila anda dapatkan yang promosi 28 hari ni, kita juga akan berikan anda e-brochure. E-brochure ni bagi saya memang sangat-sangat best sebab apa? Dia dalam tu dia ada beberapa kategori yang kita dah pecahkan supaya senang untuk anda nak follow dalam tempoh program 28 hari tu. Antaranya dia ada program detox tu apa, renew tu apa, lepas tu langkah-langkah mudah untuk detox dan renew, cadangan pemakanan dan apakah suplemen yang patut anda ambil pada waktu-waktu tertentu. Dan lepas tu dia ada tips kesihatan. Dan tips kesihatan ni dia bukan hanya tips kesihatan senaman saja. Okey, macam tadi yang Puan Suhana bagi tahu, Tabata adalah yang boleh katakan yang terbaik lah. Okey, especially dalam bulan Ramadan ni. Tetapi kita juga ada memberikan tips kesihatan rohani ataupun kita punya minda kita. Dalam tu dia ada kata-kata semangat, kata-kata motivasi, dan anda memang kena patut sertai program 28 hari ni bukan hanya kerana ia ada satu program yang lengkap untuk anda mendapatkan berat badan ideal di bulan Ramadan ni, tetapi kita juga menawarkan 8 hadiah. Okey, 8 jenis hadiah bernilai lebih daripada RM16,000 untuk dimenangi. Jadi kepada anda semua yang ingin tahu lebih lanjut tentang program 28 hari ini dan memang anda berminat untuk sertai, okey, anda boleh tengok dekat komen, kita ada pinkan dekat komen di Facebook Live. Okey, klik link tu untuk ketahui apakah syarat-syarat penyertaan dan anda boleh sertai dan anda berpeluang untuk mendapat hadiah-hadiah yang menarik yang ditawarkan oleh pihak USANA. Memang ini satu program yang bagi saya, bagi kami adalah satu program yang memang sangat-sangat best lah. Ini satu peluang yang tak patut dilepaskan. Okey. Jadi, saya rasa kita dah di penghujung program lah Jadi kata-kata penutup. Apakah 3 perkara penting yang kita perlu lakukan kalau kita nak dapatkan berat badan ideal di bulan Ramadan? 3 benda penting. Silakan. Oh, okey. Saya kena bertukar, Cik. 3 perkara penting 3 je. Yang pertama, amalkan tadi rahsia tadi tu. Tak guna saya simpan dalam sendiri. Tak guna saya diam sendiri. Tak guna diam sendiri. Amalkan tu. Tu yang pertama. Okay, yang kedua, cukup rehat kan. Cukup rehat, cukup air. Okay. Yang ketiga adalah amalkanlah detox and renew in 28 days Nutri-Mill ni. Okey, jadi itu sahaja daripada kami. Okey, terima kasih sekali lagi kepada tetamu istimewa saya pada hari ini, Puan Suhana. Terima kasih kerana sertai sesi ringkas Zoom FB Live pada hari ini. Jadi kepada anda semua, jangan lupa dekat komen kita ada letakkan link untuk anda ketahui lebih lanjut tentang program 28 hari dan ini adalah peluang anda untuk melakukan transformasi gaya hidup yang lebih baik. Okey. Kalau anda ada jumpa kawan yang mungkin sekarang ni tengah frust sebab kena tinggal dengan awek sebab berat badan berlebihan, cakap dengan dia, kita ada jawapan. Okey, dan lepas dah dapat berat badan ideal, bagi gambar dekat X dia dan tunjukkan padan muka sebab tinggalkan aku. Okey, jadi itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua. Okey, dan saya harap kita akan berjumpa lagi. Teruskan jaga kesihatan dan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni kekal berada di rumah dan kita bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19 supaya kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa pada masa akan datang. Okey, salam Ramadan daripada kami berdua dan juga daripada pihak USANA. Terima kasih dan Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.